Mekah, Madinah, mana pergi dah? Janganlah. Ada orang salah faham dia cakap dengan saya. Tuan bagi rezeki, ada orang rezeki dia apa? Cepat kahwin. Kaunselor sekarang, kaunselor Kementerian Belia dan Sukan, saya akan jumpa dia, bincang. Apa pandangan saya kadang stres. Kita pun ada masalah. Jangan ingat kita jumpa tu, sebab masalah ni jangan simpan seorang-seorang. Kita perlukan orang lain. Kadang-kadang, bukannya nak selesai benar apa, nak bagi orang dongai. Macam orang perempuan kan, dapat laki dongai, jadilah. Abang, tadi la ilaha illallah. Kan? Tapi adalah satu kepandangan orang perempuan ni, cerita kena pandang muka dia, tak apa penyakit dia kan. Tu pun pandang asnya. Apa hal Dia ada tu, dia tak puas bila dia cerita. Bila pandang tu pula sampai talan tadan ayu. Tadi gambar kan? Kan? Macam tu lah dia. Dia rasa puas tu bila dia cerita. Rupa-rupanya bila dia release. Saya dulu pernah bila tension bila belajar kan. Apa saya buat? Kena share. Apa saya buat? Saya naik bas daripada Shah Alam, pergi ke bas stand Kelang kat Kuala Lumpur. Sampai kat Kuala Lumpur, bas stand Kelang, naik bas. Sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada kombinasi pengerusi acara, barisan div-div kehormat yang berkesempatan hadir, para pegawai kanan dan kiri, jabatan-jabatan kerajaan, agensi-agensi kerajaan, begitu juga para pelajar, dan tak juga saya lupakan juga tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Syukur sangat-sangat pada pagi ini dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ini berkaitan tentang tajuk yang sangat, orang kata apa, sangat mustahak lah kan. Utamakan kesihatan mental di tempat kerja. Hari ini masalah mental kan. Masalah mental ni bukan masalah biasa dah. Ini masalah yang sangat luar biasa, tetapi disebabkan ramai yang macam tu, dia dah jadi biasa. Macam hari ni kan, ramai yang sakit mental bila saya masuk tadi. Kan, dia tiba-tiba dia tak sedar tau, tangannya nak rekod, dia tak tahu apa ini dia rekod, janji dia rekod. Orang lalu pun tak kisahlah, janji ambil, dah sakit dah tu. Lepas kan ambil gambar sendiri, senyum seseorang, lepas tu tengok, lawannya aku, sakit dah tu, sakit dah tu. Tanpa kita sedar. Kalau kita ingat dulu pernah keluar artikel, kan, swafoto merupakan satu jenis penyakit. Kan, selfie tu sejenis penyakit. Ada orang gila selfie. Ada satu hamba Allah yang saya kenal, memang gila selfie 24 jam. Naik kereta ni dengan dia, berhenti ke traffic light, dia buka lampu kereta tu. Jap, selfie. Dia kat kita dah pesan, pergi dekat, ada sekali saya singgah dekat pejabat TYT Melaka. Dan tuan itu utama yang di-Pertuan Negeri Melaka. Kan? Orang dah pesan jangan ambil gambar dalam tu. Tak, selfie, tetap selfie. Penyakit. Lepas tu dia edit nombor muka dah elok-elok gelap, tiba-tiba dah torang. Kan? Saya tengok, bila ambil gambar pula, semua menyembunyikan kegilaan. Macam tu lah. Bila ambil gambar pula kan, semua tak nak tunjuk diri dia yang sebenar. Menyuruk belakang orang. Kan nampak gomok, tak nampak gomok, tak ada tengok balik kan. Sedangkan dulu masa kita cuci gambar, zaman kita pakai Kodak dulu, Fuji Color. Kan, Kodika, kaya 36, sederhana 24, yang susah miskin sikit 10 atau 2 kan. Tapi dulu mana tahu gambar jadi tak jadi, tak tahu dah. Minta-minta lah jadi gambarkan, ya Allah. Macam tu doa Kan? Kau jangan mengigih, kau gambar ambil gambar, mengelotak-ngelotak gambar kau. Marah. Sekarang boleh tengok, balik semula. Sekarang. Nampak tak kan? Jadi, kegilaan ini bukan sebab gambar tu, tapi kegilaan hari ini berpunca daripada dunia tanpa sempadan, dasar langit terbuka. Iaitu zaman teknologi maklumat.
Kalau dulu kita sebut media sosial, kita sebut apa? Media sosial ni kita sebut TV, radio dan majalah dulu. Tapi hari ni bila sebut media sosial, orang tak sebut TV lagi dah. Sebab TV dikawal oleh pemerintah, menyebabkan kandungannya kandungan yang sebaik-baiknya. Kalau boleh. Benda yang tak baik, susah nak keluar televisyen. Tetapi, bila adanya siaran TV berbayar, kan, TV satelit, orang dah mula melayari Netflix, Prime Video, Disney Hotstar, orang tengok internet TV dan sebagainya, maka pada ketika itu kita akan lihat macam mana keadaannya. Dan masing-masing dah ada platform media sosial masing-masing. Ada satu hamba Allah, dia datang jumpa saya, dia tumpang kawan saya nak jumpa, duduk minum dengan saya, dia boleh tak kita nak ambil satu gambar? Dia ambil tu gambar. Punya penyakit dia tuan-tuan, ni saya cerita ni mungkin berlaku kat kita, kita tak perasan. Dia kata, dia kata, dia bisik, weh, ni, weh, ni apa benda saya tanya, kau buat apa? Setiap ada orang like, dia beritahu kawan, weh, dah 3 like. Weh, dah 5 like gambar yang dia ambil dengan saya tadi. Lah, saya kata. Kan, mungkinlah orang cakap, alah Samsul debat, bolehlah cakap, kau dah biasa. Memang betul lah. Logik lah. Saya pun dah tak tahu siapa dia orang yang like saya tu. Dek ramai tu kan. Dan bayangkan suami isteri boleh bergaduh besar sebab suami tak like post dia. Gila betul. Oh, awak orang lain awak boleh like ya. Saya awak tak like. Yang lain tu tadi suami dia bukan like, tak sengaja waktu scroll tu kita tekan like. Jadi hal tu. Itu isu dia. Tapi yalah, hari ni kita bercerita tentang mental, kan, kepentingan pengawalan mental. Mental ni bermula daripada tekanan. Ada orang dapat satu tekanan dia rasa okey. Ada orang rasa tekanan tu dia rasa tak ada masalah apa pun. Tiba-tiba ada masalah tapi pada dia tak ada masalah kat dia, menyebabkan orang lain bermasalah dengan dia. Contohlah, Allah, hai, anak nak buka sekolah ni, ya Allahu Akbar, duit belanja tak ada, ya Allahu Akbar, macam mana ni? Anak dah lah 5 orang, kenapa lah aku beranak ramai benar marin? Contoh dia kata macam tu lah. Dia fikir macam tu lah, macam-macam fikir. Manalah nak cik duit. Yang suami relax je. Kita kena tenang. Kena tenang. Kau anak kau nak buka sekolah, kau boleh relax. Kita kena tabah dan banyakkan bersabar dan berfikiran matang. Sebab urusan anak-anak tu semua bini uruskan. Itu dia tonang mana tu. Yang bini menyirap, tengok tak guna punya jantan, kata macam tu kan. Jadi itu antaranya. Jadi bermula dengan tekanan stres. Bak kata orang, cantik dipandang bulan mengambang, torang diawan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Macam hari ni, staf Jabatan Kesihatan pakai baju korporat sama. Pencamah tak dapat baju tu. Dia pakai sama-sama punya gambar kan, tunjuk kat orang, konon dia lah penganjur, terpaling penganjur. Bukan apa nak beritahu apa. Tuan-tuan nampak dia, seronok lah dia, best dapat baju. Tapi yang kita tak tahu tekanan dia. Mesyuarat dah berapa lama dah ni? Memikirkan macam mana nak buat, Samsul debat confirm ke datang ke tidak. Tadi dah sakit kepala dah. Kau mana dah, kau apa dah ni? Macam tu ha. Kan saya nak buat channel, cendol kek Giant tu, lambik pula. Macam tu kan tadi. Tu punca kan tadi. Kan, jadi makna kata, tekanan tu kita tak nampak. Tapi ada orang boleh handle dengan baik, ada orang handle dengan ada orang yang dah biasa dengan tekanan. Oh, tak apa, kita buat macam ni, kita buat macam ni. Bukan kata dia tak rasa tertekan. Dia rasa tertekan tapi disebabkan pengalaman dia. Itu sebab dia ada satu konsep dalam bab pengurusan masalah, kan? Problem solving and effective decision making. Saya handle kos ni untuk Jabatan Kerajaan 2 hari. 2 hari 2 malam. Bila handle tu, dia ada 9 step untuk kita problem solving dengan effective decision making. So masalah akan datang, tapi pada orang ada satu dia punya terms tu, penyamaan masalah dengan pembezaan masalah. Masalah tu, dulu aku pernah handle ni dulu. Masa aku kerja dekat Jempol dulu, yang ni macam ni lah lebih kurang keadaan. Tapi aku buat apa dulu? Aku buat macam ni. Itu penyamaan masalah.
Pembezaan masalah, dulu aku masalah macam ni, tapi ni lain sikit ni. Tapi cuba tengok, boleh tak kalau kita guna kaedah ni? Dia mesti ada alternatif penyelesaian. Macam ada orang keluar daripada masjid, kan? Keluar daripada masjid, ada orang kusut muka tu. Apa masalah kau? Selipar hilang. Selipar hilang macam masalah negara tau. Kek dia. Macam mana ni selipar dia dah tak ada. Ada orang tu relax je. Kau selipar kau hilang. Ada, boleh settle. Dia sapu selipar imam. Contohlah kan. Jadi kaedah dia tu mungkin tak sesuai, tapi dia ada jalan yang nak selesaikan masalah dia. Dia rupa memang dah biasa menyobat selipar orang lain bila selipar dia hilang. Kan? Saya tuan-tuan pun pernah kena selipar pencamah pun kena sapu. Saya camah kat satu masjid kat Perak tu. Keluar dah tak ada lah selipar, tak apalah. Kaki ayam ni lah masuk dalam kereta. Dia buat macam mana? Kan? Selipar, fikir-fikir balik, selipar yang dia poningkan tadi tu, berapa ringgit mana dia beli? Kan? Tak ada masalah bosah nak boleh lah, nak boleh lagi. Contohlah kan. Tapi kadang-kadang ada satu masalah. Selipar tu walaupun murah, tapi orang tertentu hadiahkan kat dia. Yang tu yang menyebabkan masalah tu tak sama. Kena faham. Kan? Dia contoh orang yang tak ada masalah ni, yang tak ada masalah pada dia, tak ada masalah. Orang yang sakit mental ni, contoh orang gila lah. Dia orang gila. Orang gila ni dia tak ada masalah, tapi dia menyebabkan orang masalah. Contoh orang gila datang, masuk dalam dewannya, macam ni, datang. Contoh dengan tak berbaju, seluar, telondeh, sikit je. Dia naik atas pentas ni. Dia tak ada masalah kat dia. Tak ada apa stres kat dia. Pap dia lurut dan seluar. Yang duduk depan ni trauma. Seminggu terbayang. Dia tak boleh lah nak makan. Dia tak boleh nak nampak betul latu-latu tu. Dia contoh lah kan. Macam tu. Jadi makna kata setiap orang cara dia handle masalah tak sama. Nak kata Samsul debat tak ada masalah juga. Semua orang tak ada, mesti ada masalah. Ni tengah mikir ni. Sampai ku apa ni? Lepas ni apa? VIP datang tak? Apa benda nak dihadap ni? Apa benda kaedah dia ni nak macam mana? Ni nak macam mana? Macam-macam. Yang menyambut tetamu tu puas betul dia menyonggir tu bagi tadi. Mak datang tu. Mak datang. Selagi yang tak masuk orang tu tak selesai kau jual kat luar. Yang kantor pendaftaran tu, ramai pula daftar ini lah. Contohlah kan. Iya. Saya pergi TV Hijrah dulu kan. Rekod saya masa mula-mula saya masuk TV Hijrah. Stres. Saya tak biasa. Macam mana pula ni depan kamera ni kena macam ni. Masa hari pertama, lari-larau, berterabur. Macam mana berterabur? Banyak undang-undang peraturan yang saya langgar. Contoh, kita tak boleh sebut je nama. Branding tak boleh sebut. Saya sebut. Lepas tu pakaian tak boleh baju yang color sama. Color hijau dengan ni. Sebab nanti berbolang-bolang dekat dalam tu tak nampak. Sudah nampak kepala je. Oh tak boleh rupa Baru tahu. Rupa yang masa touch up tu pun tension juga. Sebab aku pun tak tahu sesumpah apa yang make up aku ni. Kan? Bukan TV Hijrah lah, TV lain. TV Hijrah okey. TV Hijrah, biasanya yang make up tu, yang lelaki adalah sebenar lelaki. Perempuan ada perempuan. Kalau perempuan make up tu, kan? Bertudung, pakaiannya elok. Pakai bros tau. Panjang bros tu. Cecenya macam melukis dia cecenya dia. Sebab tak nak sentuh muka Samsul debat. Batal wuduk tu dua. Macam tu lah. Tapi sampai kat satu stesen TV tu, saya tak nak sebut lah nama stesen TV tu. Apa makhluk dia ni? Kemarin macam tu kan. Ya Allah, saya minat betul dengan Samsul debat. Macam mana pula ni? Kita ni jadi stres tengok dia. Kan? Aku nak tengok ke tidak ni? Kata tu kan? Nak kata tu lah. Dah elok-elok lahir senapang kan? Tak, orang macam ni dia sebab kita pernah tengok, kalau kita tengoklah video yang orang share dekat dalam media sosial kan, grup-grup legebet tu lah. Legebet. Bukan ladybird, legebet. Saya tak boleh sebut kan, orang buat live kena ban pula. Kan? Tu saya sebut legebet tu. Kan? Jadi grup-grup ni orang normal tak macam tu. Kan? Ada yang sanggup pergi sampai ke Thailand. Buang senapang, buang lato-lato. Yang tak faham kita kau diamlah. Banyak cerita tanya apa benda tak faham. Dia potong tu bukan semua orang survive tau. Bukan semua orang survive. Dia dah sign exclusion clause tu kalau jadi apa-apa dia tanggungjawab.
potong tu ada yang pendarahan tak berhenti, mati, dilonggokkan dengan mayat-mayat yang lain tu, kemudian dibakar sekali. Dahlah mati cara macam tu. Kalau bakar pula. Dekat Bukit Merah ada satu pusat konservasi orang hutan. Orang hutan pun kemurungan tau mikir pasal benda ni. Dia tak kena ke jantan betina tu. Betul. Kalau kita pergi ke pusat konservasi orang hutan tu, 98% orang hutan tu menyamai manusia. Sikit je lagi dia tak sama. Dari segi dia tak bercakap. Dari segi rupa yang lain sikit. Untuk makluman semua, orang hutan betina pun period. Cuma dia tak makan ubek itu beranak itu. Allahu Akbar. Itu sebabnya kalau bawa bini yang tengah mengandung, janganlah bawa pergi tengok. Terutama dekat bilik yang ada baby-baby orang hutan tu. Pakai pampers, minum susu macam ni. Banyak, konan ke anak kau kang. Orang pilah cair betul benda tu. Iya. Itu cakap tu. Keadaannya, kambing pun konan jantan betina. Maknanya bila kita lah tak afala ta'kilun, Allah Ta'ala tanya, apakah kamu tidak mempunyai akal? Gunakanlah akal kita. Itulah beza kita dengan makhluk Allah yang lain. Kan? Pada bukan Islam jangan risau. Camah saya international. Saya walaupun saya bagi hadis ayat Quran, you ambil yang baik-baik saja. Jangan risau. Saya insya-Allah akan cuba sesuaikan ceramah saya. Jangan risau. Kalau ambil hadis ayat Quran dia, tak ada agama ajar benda-benda tak baik. Kan? Dan tak ada agama ajar manusia berkasih sayang, jantan dengan jantan boleh dia. Tak ada. Tak boleh, tak mahu ada berlagu raket. Faham? Perempuan dengan perempuan pun poning. Jadi perihal hidup, stres ni adalah punca. Tekanan adalah punca kepada kemerosotan hidup. Stres boleh mempengaruhi tahap kesihatan kita, membawa pelbagai masalah penyakit yang lebih kompleks, membabitkan emosi dan juga fizikal, bukan saja kesan pada individu, tapi pada insan sekeliling. Itu sebabnya hati-hati. Kalau kita ada tekanan, biarkan. Jangan kita biarkan. Sebab ada orang, bila tekanan datang dalam hidup dia, satu trauma sampai, sepanjang hayat dia menghadap benda tu. Malahan ada yang sampai kena pergi ke klinik kesihatan, kena pergi ke kena ambil ubat secara berkala. Sebab tekanan pada dia tak sama pada orang biasa sebenarnya. Kita nampak benda tu kecil tapi pada dia besar. Saya baru je ceramah lagi di hospital Sultan Abdul Halim di Sungai Petani. Saya cerita pasal mental health ni jugalah. Kan, baru-baru dalam bulan lepas tak silap saya, sebelum saya pergi umrah. Tu sebab suara saya lain sikit ni. Saya tu pergi umrah, balik je umrah tu pergi Kuwait. Rabu dan Khamis lepas, suhu tengah hari di Madinah 44 darjah. Di Kuwait, tuan-tuan, pernah cecah 62 darjah. Sah panas. Tapi saya berubah suara ni bukan sebab dek panas tu, sebab bilik sejuk mana. Dia berlawan kan, masuk dalam bilik, mana pula aircon dia nak adjust ni kan, awak tak pandai kan. Hadap lah. Jadi, dan stres ni bukan hanya dekat secara fizikal. Tu sebabnya kita tengok dekat dalam tu orang boleh share perasaan. Contohlah kalau kita tak puas hati lah dengan mak kita, tak puas hati dengan orang. Apa kita buat sebelum ni lah, sebelum ada media sosial, apa kita buat? Nangis, duduk seorang. Apalah hidup aku jadi macam ni. Semua salahku. Contoh. Macam tu ya. Sekarang dia boleh upload status. Sudahlah kau. Semua salahku. Nampak tak? Dia share. Lepas tu yang membaca pun stres. Sebab ahli keluarga baca, ni ngabarkan dan ke apa? Bukan cakap mak pun. Habis tu kau cakap siapa? Siapa lagi? Nampak, gaduh. Ada kau patut kau cakap aku masak tak sadap, nak sadap masak sendiri. Membalun suami sendiri. Ada macam tu. Sekarang ni macam-macam cara. Kan? Dan risiko tu daripada mental tadi, stres tadi, bawa kepada fizikal tadi yang kata penyakit jantung, murung, cenderung mencederakan diri sendiri, dan begitu juga hingga boleh membunuh diri. Kalau seorang tak tangani tekanan dengan sewajarnya dalam jangka masa panjang, dia boleh ganggu kerja, dia boleh ganggu juga ketidaktentuan dalam kehidupan.
Yang tu yang kita tak nak. Tiba-tiba dah senyum seorang. Saya ada lecturer saya seorang dulu. Masa saya diploma in public admin di UiTM di London Lalu Gajah Melaka. Bukan senang belajar tempat orang ni. Mak cerita kan. Wah, hal lendu ya kan. Dia mengajar, tiba-tiba dia senyap. Betul dia macam pahala pula lecturer ni. Rupanya dia kemurungan. Dia baru saja, dia tak kahwin lagi masa tu. Lecturer tu. Kemudian rupa-rupanya kita baru tahu dia ada 2 trauma dalam hidup dia dalam tempoh sebulan. Pertama, tunang dia memutuskan pertunangan dengan dia. Dia agak berusia tau. Usia dia masa tu dah, ingat 40 something dekat 50 lah. Dan satu lagi dia kematian ayahandanya. Kematian ibu dia. Jadi trauma yang datang ni menyebabkan dia jadi macam tu. Tak sampai 2 minggu lepas tu bertukar pensyarah. Tukar pensyarah. Lepas tu dia beritahulah keadaannya dia kena rehat lah. Sebab dia tak boleh. Dia tak boleh. Bukan semua orang tahu boleh cope benda tu. Ada seorang anak murid saya, anak murid debat saya. Dia belajar di USIM. Dia ada suami yang sangat baik. Suami dia masa tu seminggu sebelum suami dia meninggal dunia, suami dia beritahu, yang ini ni abang nak tunjuk ni. Yang ni kad bank abang, ni nombor PIN dia. Kalau apa-apa hal keluarkan duit daripada sini. Ni rumah abang dah settle bayar dah. Yang ni. Tapi dia tak ada sakit, tak ada apa. Abang ni kenapa? Tak adalah apa-apa hal, besok sedang. Tu beritahu. Dia kata macam tu. Dia dah beritahu semua dah. Lepas tu dia ada 2 orang anak. Masa sehari sebelum Hari Raya Cina, masa ni cerita ni masa sebelum PKP. Entah macam mana ada satu kereta melawan arus naik kereta Myvi, King. Langgar suami dia ni tengah bawa anak raun petang. Tengah raun petang, pap, langgar, jatuh dekat dalam parit, suami dia mati dekat dalam parit tu dalam keadaan badan dia tu seolah-olah macam tengah sujud. Anak dia tu tak sedar, koma dalam 3-4 hari. Kemudian bila kematian suami ni, bayangkan dengan suami yang baik, suami yang romantik dengan dia, penyayang, dia cerita kata. Anak ni bila sedar, dia kata, Abi mana Abi? Dia kata. Abi, dia panggil ayah dia lah. Abi mana Abi? Nak jumpa Abi, nak jumpa Abi. Apa kata mak dia? Sabar. Abi tengah rehat, nanti bila dah sihat pun kita jumpa Abi. Itu janji mak dia. Lepas tu selang 3-4 hari, minggu depan tu, masuk minggu depan tu, anak dia macam dah sihat, pergi rawatan. Dalam perjalanan rawatan, kereta yang bawa ni aksiden pula, anak tu pula meninggal. Bukan semua orang boleh handle trauma macam tu. Itu saya kata tadi, bukan senang. Kematian, kan? Trauma yang paling besar sekali adalah menghadapi kematian. Saya sendiri pun menghadapi trauma kematian ni bukan senang. Saya kehilangan arwah ayah saya. Manusia yang sangat kelakar dalam hidup saya. Jadi bila orang yang kelakar, kita tak pernah terfikir tau dia akan pergi. Untuk makluman semua, ayahanda saya meninggal dunia ketika usianya 50 tahun. Awal tak sempat tengok saya graduate daripada LLB. Kan saya ambil law di Shah Alam, tak sempat tengok saya grad. Dia diploma sempat, degree tak sempat. Masa diploma tu saya ingat lagi, saya naik atas pentas tengok sekolah sebab saya nampak ayah saya kat bawah tu. Ayah saya dengan mak saya. Sempat. Dulu dewan ni tak besar bona, nampak mak ayah kita. Sekarang dek godang bona kan, besar bona, ramai bona orang belajar ni. Kan? Tak sempat. Masa degree tak sempat. Tak sempat apatah lagi nak tengok anak dia jadi Samsul Debat. Memang tak sempat. Tak sempat tengok anak saya kojo. Tak sempat tengok anak saya buka konsultan. Tak sempat tengok anak saya ceramah. Tak sempat dah. Tapi dia sempat, saya ingat lagi, dia sempat tengok saya masuk pertandingan pidato final negeri untuk pergi kebangsaan di sekolah SMKA Pedas. Masa tu saya bertanding, saya daripada Seremban, saya tak nak tanding Seremban. Saya nak tanding kat kampung kelahiran saya, kat kampung Aidedali Batu Kikir. Saya balik Batu Kikir, bertanding kat mana? Kat sekolah menengah kebangsaan Batu Kikir. Anjurannya, Jabatan Penerangan. Disebabkan saya lah Jabatan Penerangan buat peraturan. Siapa yang pernah menang mana-mana pertandingan anjuran Jabatan Penerangan, diharamkan masuk pertandingan.
Dulu kalau tidak tu duit kahwin saya, duit apa semua pakai duit debat dengan pidato macam ni. Saya masuk kat Jempol, juara, wakil daerah, sampailah pergi ke peringkat negeri. Dekat SMK Pedas. So tu arwah abah saya datang. Tak sangka saya jadi juara. Apa yang paling saya tak boleh lupa, momen saya naik bas nak balik, saya nampak arwah abah saya bawa motosikal, bawa piala pusingan tu. Dia bawa balik. Itu saya kata, kita kalau rapat dengan seseorang, kehilangan dia bukan senang. Nampak? Saya kehilangan seorang lagi. Siapa? Kawan baik saya daripada kecil, daripada darjah 1 sampai darjah 6. Sampailah dia masuk SMKH Haji Mat Said, saya masuk Smart Labu. Kemudian saya masuk degree, saya ambil diploma Public Admin, dia ambil diploma Engineering di Arau Perlis. Kemudian sampai degree, dia sambung di Shah Alam, saya pun sambung di Shah Alam. Last moment saya duduk jumpa dengan dia dekat tu, Tepak Sirih yang dekat AST dekat Somban tu. Tepak Sirih tu. Mana ada budak duduk situ? Saya duduk dengan dia, duduk makan aiskrim Cornetto tu. Burak tu. Dil, aku rasa lah Dil. Nama dia Aidil. Kawan baik saya. Memang tak ada dah kawan baik. Kalau mengaku kawan baik tu bohong tu. Baik sajalah. Tapi rapat waktu ni. Dil, aku rasa dah setiap kali saya nak keluar rumah, saya kena singgah rumah dia. Dia nak keluar rumah, dia kena singgah rumah saya, lesen. Cik. Samsul ada tak? Cik, Aidil ada tak? Aidil, ni. Lepas tu keluar. Keluar kejap. Jangan lambat balik. Tu lesen nak keluar. Kan, keluar. 2 minggu lepas, saya cakap apa? Dil, aku rasa sok kita bersanding mau sesama ni Dil. Sebab kita orang rapat. Mau kita bersanding sama-sama. Boleh fikir pasal bersanding. Girlfriend pun tak ada lagi masalah. Kan, rasa tersanding. Tahu tak dia cakap apa? Aku macam tak nampak lah kita bersanding. Dekat macam tu. 2 minggu lepas tu, saya balik daripada kuliah di Shah Alam. Saya balik sampai daripada Shah Alam nak balik ke, saya duduk dekat rumah makcik saya masa tu dekat section 25, Seri Muda. Selalu tu saya nampak dekat depan hotel, area hotel di Palma, section 18, kalau siapa pernah pergi. Dekat longkang besar tepi jalan utama tu, ramai orang. Apa hal tu? Entah, tak tahu. Saya pun lalu balik rumah. Lepas tu ada lawan cerita dekat kedai dekat dengan rumah makcik saya tu. Wih, tadi tu budak kena bunuh. Ada budak kena bunuh. Tak tahulah siapa. Lah, ya ke? Kesian budak tu. Bengkak-bengkak, berdarah-darah muka tu. Sian. Lepas tu, petang tu saya dapat call. Arwah abah saya call. Balik. Kenapa? Ni, Aidil meninggal. Hah? Sebab apa? Tak ada siapa pun tahu. Punya baik arwah Aidil ni. Kan, arwah Aidil ni cerita lah sikit kan. Kesan. Punya baik dia ni, dia tak tinggal semayang. Kita semayang dulu. Keluar tak pernah tak bawa kain plekat. Nak semayang. Kan. Lepas tu, dia ni pernah marin lah. Dia tu pernah lah, adalah girlfriend dia. Tapi girlfriend pun memang insyaAllah syariah compliant. Pegang tangan tidak, apa tidak. Memang jago betul lah. Kan. So lah kau ada girlfriend. Dan dia tak ada girlfriend. Saya tak ada girlfriend. Tak, muka selenga. Belum macam mana. Dia pula, lepas tu tak macam mana, dia clash dengan girlfriend dia tu. It happened to be, kan, boyfriend dia tu juga yang rampas girlfriend saya. Dulu, yang menyebabkan saya kemurungan juga lah. Tak ada lah cerita ya. Tapi, bayangkan bila dah clash tu, kau boleh tak, masa tu dia tak ada motosikal. Saya hantarlah naik motor Honda Cup saya. NU 502. Nombor plate Kelajuan maksimum 40 km sejam. Polis kalau tak kau tak jalan kaki pun boleh tahan, ada bonti, kau tak payahlah kau nak lagi. Contoh kan? Dia cakap dengan saya, boleh tak kau hantar aku dekat Seremban? Kenapa lah? Rumah girlfriend ni kat area Kajang. Dia nak pulangkan semua surat-surat hadiah yang pernah dia bagi sebab dia dah tak ada apa-apa. Aku nak pulang balik lah, amanahnya tak apalah. Dia dah ada orang lain. Aku kena pulangkan, dia kata. Dia pulangkan surat-surat. Kalau kita bakar lah, lantak kau, mampulah kau. Tak kena kan? Tapi tak. Dia hantar balik. Hantar tu, dia balik rumah. Ada satu trip lagi. Lah, ada lagi. 2 trip dia hantar. Okey, dah settle lah. Kita buka buku baru, Dil. Tu tak ada cakap apa. Ada satu lagi lah. Apa dia? Dulu masa aku baik dengan dia dulu, aku pernah janji nak hadiahkan dia Walkman. Dulu Walkman.
Kau nak belikan kau? Yalah, dah aku janji kan nak beli aku. Lah, kau dah tak ada apa-apa dengan dia, sudahlah. Tak. Dia memang pergi beli, dia syak telefon. Jenis yang awak nak dulu yang macam ni kan, dia macam ni kan. Beli. Macam itulah baik dia. Bila sampai kat rumah dia, nak tunjuk baiknya dia, jenazah tak sampai lagi. Tak ada siapa. Ada orang cakap demam, ada orang cakap aksiden. Orang tak tahu apa hal. Dekat rumah dia. Rumah dengan rumah saya, selang dalam 8-9 buah rumah je. Rumah dia masa tu pasang 2 kemah, macam kenduri ramai orang datang. Punya baik arwah ni. Kawan-kawan sekolah, kawan-kawan universiti. Lepas tu potang tu dekat-dekat pukul 7, baru dapat call. Kawan tu nangis kawan. Kenapa cakap? Aidil mati kena bunuh weh. Kena bunuh dekat seksyen 18 Shah Alam tu. Aku lalu situ tadi dia ke? Saya baru tahu. Dan bila arwah ni sampai, orang bengkak, bengkik apa semua. Berdarah kan. Masa tu arwah abah saya yang bawa tahlil kat rumah tu. Tak sampai 2 bulan arwah abah saya pula meninggal. Macam itulah dia. Rengkalah nanti kemudianlah kita cerita. Tapi nak beritahu, trauma ni bukan semua orang boleh hadapi. Adalah kesannya pada saya waktu saya belajar dulu. Saya tak nak cerita kat sini, nanti rahsia tu terbongkar. Sebab adalah benda yang saya buat tanpa pengetahuan keluarga saya. Cukuplah saya cakap macam tu. Kan? Bayangkan. Jadi, mana kata trauma ni bukan semua orang. Pembelajaran pun terganggu, adik-adik semua terganggu. Itu sebab dekat setiap institusi kerjaya, mahupun pendidikan, mahupun pihak penguatkuasa, pihak berkuasa, untuk makluman pihak PDRM, kawan saya tadi kena bunuh, 2 orang bunuh dia. Dan rupa-rupanya dapat tahu salah pukul. Salah orang. Bayangkan kawan saya ni, dia ada 2 beradik je. Dia anak sulung lelaki, satu lagi adik perempuan. Bila meninggal dengan adik perempuan dia, bayangkan keluarga yang hilang, orang kata tempat bergantung. Tu anak sulung, harapan keluarga. Tapi yang paling saya respect, bila dekat kubur, mak dia cakap, mak saya pesan kat mak dia, sebab rapat, cakap, sabar banyak-banyak. Tahu tak mak dia cakap apa? Tak apa, saya memang maafkanlah siapa yang buat anak saya. Dekat kubur tu, hari ke bumi tu, mak dia boleh maafkan. Bayangkan, sebab dia tahu, anak dia orang baik, ramai orang datang, macam itulah cerita. Jadi masa tu dah tak sama dah, keadaan dah tak sama. Tapi, itulah tekanan. Itu sebabnya saya kata setiap institusi semua, adanya unit counselling. Jangan ingat, tak nak lah, aku akan jumpa ada masalah kan. Tak, sebenarnya minta. Saya sendiri pun, kalau semua kenal lah Ustaz Haji Nur Azman Ahmad. Kaunselor main, sahabat baik saya. Saya sendiri pun telefon, Ustaz mana? Tuan Haji Izzuddin Ghazali, kaunselor sekarang, kaunselor Kementerian Belia dan Sukan. Saya akan jumpa dia, bincang. Apa pandangan saya kadang stres. Kita pun ada masalah. Jangan ingat kita jumpa tu, sebab masalah ni jangan simpan seorang. Kita perlukan orang lain. Kadang-kadang, bukannya nak selesai apa, nak bagi orang dongai. Macam orang perempuan kan, dapat laki dongai, jadilah. Abang, tadi la ilaha illallah. Kan? Tapi adalah satu kepandangan orang perempuan ni, cerita kena pandang muka dia, tak apa penyakit dia kan. Tu pun, pandang asnya. Apa hal Dia ada tu, dia tak puas bila dia cerita. Bila pandang tu pula sampai talan tadan ayu. Tadi gambar kan? Kan? Macam tu lah dia rasa puas tau bila dia cerita. Rupa-rupanya bila dia release. Saya dulu pernah bila tension bila belajar kan. Apa saya buat? Kena share. Apa saya buat? Saya naik bas daripada Shah Alam, pergi ke bas stand Kelang kat Kuala Lumpur. Sampai kat Kuala Lumpur, bas stand Kelang, naik bas lepas tu balik ke Seremban, pergi naik kat Pudu, tukar, naik bas SKS dulu. Sampai Seremban, naik bas Pancur. Naik bas Pancur tu pun boleh stres tu. Sebab dia penghujung Pancur ni. Kan? Kadang-kadang tak ada bas. Dah elok dah Pancur, dia tukar label depan tu, Temiang. Kenapa lah pakai Temiang pula? Kata kan. Tukar turun balik macam tu kan. Jadi, sampai nak cerita ni, trauma, kita punya treatment, stres, tekanan kita ni, balik sampai rumah, itulah yang orang perempuan kena belajar dengan seorang mak. Tengah stres, kepala ni bersarang ni, macam-macam bondo dalam kepala, nak nama jantan. Ni lelaki-lelaki ni, induk depan ni, semua stres. Kau tengok muka, menanggung, kau tengok tu. Kan? Apatah lagi yang
Anggota polis tengok tu, menanggung. Ni report tu tak settle lagi tu. Tadi kan kejap lagi bos nak tengok ni. Dah ada dah fikir tu. Sampai rumah. Assalamualaikum. Balik kau. Pahal balik kan. Tapi soalan pertama dia tanya bila kita masuk. Apa dia? Dah makan belum? Itu yang kadang-kadang orang perempuan terlupa. Mak tanya, dah makan belum? Tak kono jawapan memang ke dapur dia. Dah makan belum? Tadi adalah jamah sikit. Kejap. Makna adalah sikit tu makna nak makan lagi. Mbak. Berbanding dengan anak mak mentua. Bini kau lah. Kan? Sampai rumah, lambat balik. Pergi mana ni? Apa hal? Apa? Mau nak jadi apa? Dah tahu tak aku apa hari ni? Ingat apa hari ni? La ilaha illallah. Macam mana tak stres? Mak ni tu soalan tanya. Makan belum? Tadi ada lah sikit. Aku jawab. Lauk lempar-lempar je. Tolu tu. Latu-latu dada. Macam pizza. Kan perasan tak? Ini bini sekarang nipih je. Macam pancake. Tu nama dia tolu dodau. Nak namam tolu tu. Macam tu lah kan. Tolu dada. Ya Allahu Akbar. Lepas tu. Ni. Mak saya buat apa tu? Dia tumis cili api tu. Kan? Dengan bawang tu tembuk. Kemudian dekat kuali tu. Ditabur ikan bilis biar dia garing. Lepas tu cedok. Kan? Lepas tu masuk tumis tadi sampai berasin. Kan? Mana sah pedas itu. Lepas tu, dia masukkan ikan bilis tadi. Dia pecah tolong. Tutup api. Dia gaul-gaul kan. Umat mengeletek-ngeletek nyawa dia sadap. Dah makan kata. Lauk tu ya. Saya bagi resepi dia tu. Mak saya kalau masak nasi goreng cili api tu dengan telur mata tu kan. Ya Allahu Akbar. Sekali pun boleh habis seorang. Tapi dia beritahu, nanti nak nasi goreng kena cakap siap sebab dia akan tunggu kita dah sampai baru dia goreng. Tapi itulah dia dah turun ke adik saya, adik kembar saya. Adik saya ada 5 beradik, adik saya yang kecil sekali kembar lelaki perempuan yang kakak tu. Dia turun ke dia dah. Sekarang ni suruh dia yang masak. Mak saya rest dah. Tapi masa mak saya dah siap, makan. Saya pun makan. Masa tu lah baru mak tanya. Apa hal balik? Tiba-tiba balik. Saja mak. Lama tak balik. Baliklah jap. Kenapa ayat lama tak balik? Samsul debat ni asal cuti semesternya masuk debat, masuk pidato. Mak sebising. Pidato, debat. Itu setiap kali menang belanja makan. Setiap menang belanja makan. Bila lagi bertanding? Kalau belanja makan. Dia tanya lagi tu. Bila lagi tanding? Macam tak. Ingatkan dah habis. Tu kerja selesai tak sama ada ceramah pula kan. Saya doa tadi minta lah batal program pagi ni. Tak batal pula dah. Jadilah dah macam tu lah kan. Jadi kan jadi masa tu mak tanya tak ada apa mak dah lama tak balik. Ya ke? Macam mana okey? Kelas semua okey? Okey. Sedap lah. Tambah lagi. Sonok lagi makan. Licin. Lepas tu petang tu pukul 6 naik bas. Bukan cerita masalah pun. Burak macam tu je. Naik kereta. Naik bas balik ke Shah Alam. Macam dah settle masalah. Nampak tak? Sebab sebenarnya ni, mendengar. Kemahiran mendengar. Jangan kau sound orang tubuh balik. Kerana orang perempuan, marah anak. Marahlah anak. Jangan kau pindah anak lelaki kau. Orang perempuan ni, tak ada nampak Ayu ni pakai baju korporat putih logo kementerian. Dengan tudung macam tu. Ada yang putih macam ni, berjuntai lah topi tu. Kan? Iya, kat sini kan main lagi. Ustaz, holding room dulu. Ustaz masuk tu, okey. Dah ready dah. Pijak somut, dia mati. Bukan pijak somut tak mati, dia mati. Tapi balik rumah kau tengok orang perempuan. Dia macam ni lah, dia buka tudung tu. Sap tu. Dia buka anak tudung tu. Dia lopeh rambut dah kambang tu. Dia pakai baju binatang tu. Lepas tu mula cari habitat.
Dia mula lelak speaker, pergi mandi. Astaghfirullahalazim. Kenapa budak sekolah tu galak? Memang mak ayah hari macam tu. Allah, siapa dia tu? Apa macam tu benar sorang macam tu lah panggil kat rumah. Kata jiran pula. Pergi mandi. Tanpa apa berapa dah ni? La ilaha illallah. Suami sampai. Assalamualaikum. Abang. Salam. Abang mu balik. Ni pun bising-bising ni. Biasalah bang, anak kita. Pergi mandi. Dimarah balik budak tu. Ini tak. Pergi mandi. Tanpa kan. Korang ke budak. Hei. Assalamualaikum. Ini saya call. Saya call. Kawan tu baru sampai kat pintu. Apa ulangan aku pula kono ni? Salah time aku balik ni. Jangan. Ya. Satu lagi banyak. Walaupun stresnya bukan pembunuh utama manusia, tapi perlu diingat dia penyumbang utama kepada masalah jantung sehingga kini kekal di tangga teratas sebagai penyebab kematian di Malaysia. Nampak? Kita kena makan ubek tu, kena kawal. Jantungnya laju je. Tu. Nak tengok jantung laju tak laju, tengok kadar kedipan mata kita. Macam tu kan? Deg. Tu yang lelap tu kan? Deg. Ya. Kalau tengah berdebar tu duk. Tapi ada orang yang macam tu, saraf mata masalah ada. Assalamualaikum, macam sihat. Lama tak jumpa. Tu ada. Ada orang macam tu. Tapi ni cerita betul ni. Nak tengok macam orang interview kan? Macam mana nak tengok orang tu berdebar, nervous? 3 tanda orang nervous bila nak interview. Pertama, dia kerap menguap. Macam budak-budak kau nak pergi ujian lisan kan, berdebar sebelum masuk bilik tu. Malam tadi tidur awal tu. Kedua, tapak tangan berpeluh. Kan? Yang ketiga, mata berkelip laju. Ya Allah, kau dah baca lu. Kau baca apa dah? Dia takut. Nampak? Tu cerita. Tapi ada yang macam tu. Kau okey je, tak ada salah. Ada. Kan? Kemudian, begitu juga, menurut pandangan Islam, firman Allah SWT, dan ingatkanlah peristiwa ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menciptakan manusia dari tanah liat yang kering, yang berasal dari tanah kental yang berubah warna dan baunya. Kemudian apabila aku sempurnakan kejadiannya, aku tiupkan padanya roh dari ciptaanku, maka hendaklah kamu sujud kepadanya. Roh dekat dalam ni Tuhan tiupkan juga supaya dia ada perasaan, dia ada rasa gembira, dia ada rasa sedih, dia ada rasa excited. Nampak? Jadi semua tu ada. Jadi, jasad perlukan makanan yang sihat, roh juga perlukan sentuhan yang sihat, iaitu keimanan. Perlukan kepada agama. Macam saya cakap tadi, tak ada agama yang ajar benda tak elok. Tak ada. Kan? Tak ada. Saya tengok banyak cerita. Cerita Melayu saya tengok, tapi saya tak tengok banyak lah. Drama Melayu saya tak tengok banyak lah. Sebab saya malas leceh-leceh tu. Dia baru nak tampar, dia bersambung. Dia malas tengok tampar dah koreh. Kan? Itu kat pejabat semua tanya tu, kau rasa sampai tak penampai weh? Macam tu kan. Dia rasa sampai lah, dah roket bona dah nampak itu. Wah, macam tu akan berbincang. Lagi saya tu drama Melayu, tak nak malam raya. Lagi saya tak tengok. Tak terayau tengok. Tak lalu tengok. Tak ada hakor mati. Itulah. Dah hakor mati. Cuba tengok filem Tamil. Kan, kalau di Pavali tu, bernyanyi-nyanyi, berjoget, tong. Kan? Iya, berjoget, pap tukar baju. Kau jap teh bukit, kau jap bawah, kau jap sini, kau jap kat sungai, kau jap kat London lah, masa bila dia sampai dengan tu dia bawa kan. Iya. Kau tengok drama Cina, kong si ni gaduh sudahnya tarian singo, pap bagi angpau. Baik, tak ada masalah pagi raya. Kalau drama Melayu, tengok tak yang pondok buruk tu. Sorry betul tengok Mazhar Nawawi setiap malam raya. Kan yang pondok buruk tu yang dia kayuh pakai apa tu. Bukannya pakai enjin apa, pakai tangan yang kau kona masuk ke sawah tu. Kenapa? Nak menangkup dia tak boleh bangun. Matilah. Apa hal lah. Pueh nak sedih tiap-tiap tahun cerita tu. Dia kalau dengar dialog tu kan. Mak, sedap rendang ni nampaknya. Mesti seronok kan kalau besok kita dapat makan rendang ni sesama. Tu nak mati tu tak payah aku tengok. Mama nak mati mana dah tu. Tahu dah koreh dah kat sejadah. Apa hal tu? Iyo. Tu yang. Tu sebab saya suka tengok filem Tamil sebab dia boleh mengasah critical thinking. Kau tak boleh agak ending macam mana. Ya. Kau tengok VJ tu. Ikut hukum tu, hukum alam. Tak ada Kementerian Kesihatan dalam dunia boleh selamat anda penyakit itu. Konotikam dah banyak. Dia boleh keluarkan berlawan lagi tu. Ya. Betul.
Iya, kau tengok Man of Steel, Superman. Dia lawan 4 orang daripada planet Krypton. Rajini, 3 lori lawan dia tahu. Yang turun semua bawa sabit, bawa parang. Dia pakai selendang. Berhenti dah tu. Iya. Tu tuan-tuan tengoklah sendiri. Kan? Kadang-kadang orang rumah saya cakap apa? Bang, tak tahulah rumah ni rumah India, rumah Melayu, tak tahu dah. Dongar kan, Kuwait kan. Iya. Kan? Ada kala menceritakan masalah akan melegakan hati kita. Itu saya cerita tadi. Jadi luahkan kepada siapa? Maka sebaik-baik tempat meluahkan perasaan adalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya dalam surah Yusuf, luahan Nabi Yakub alaihissalam tertekan kerana kehilangan orang tersayang. Tengok dah diajar dalam Quran. Kan bukan Islam yang ambil ayat doa tu. Dia kata apa? Dia kata, aduhai sedihnya aku kerana Yusuf, kerana anaknya disangkakan mati. Anakku Yusuf, dan putihlah 12 matanya disebabkan ratap tangis duka citanya, kerana ia orang memendamkan marahnya di dalam hati. Surah Yusuf ayat 84. Jadi luah pada siapa? Luah pada Allah. Ya Allah. Luah pada Tuhan. Bantu aku, ya Allah. Aku tak kuat, ya Allah. Ya Allah. Kalau benarlah jodoh dia padaku, dekatkanlah, ya Allah. Contoh. Nak pun nak kek dia. Kan? Sebab baru 2-3 hari ni rasa tiba-tiba harapan tu berputik kembali. Kan? Kemarin harap rupa-rupa jadi milik orang. Hero pendekar. Main-main. Rupa-rupa tiba-tiba pula harapan tu ada lah balik semula. Mulai semalam. Kau tak faham lah tak? Kau lah payah main cerita lah. Kan? Macam tu lah. Jadi, kemudian apa? Lambek. Tahu, tanya ke orang. YTJT, yang tahu je tahu. Macam tu lah. Kemudian, beriman kepada qada dan qadar. Kita tahu ada ketentuan Tuhan. Kalau Tuhan dah tentukan rezeki kita itulah dia. Jangan stres, tension melampau-lampau sampaikan kita lupa pada ketentuan. Masalah memang ada penyumbang, kek pejabat. Ada satu jawatan kosong untuk naik pangkat. Dan kawan-kawan kita yang wakil syaitan rajim ni, dan rasa kau dah ni naik pangkat, tak ada orang lain dah, kau lah yang paling layak, kau yang paling dokek dengan bos suka kek kau. Niah potong kuku tu. Niah potong kuku je kan, bukan potong kepala kau potong. Garanti kau dapat punya. Kita tadi tak adalah berharap benar, tapi kita cakap, adalah kau ni. Iya, dan berani cakap lah. Dan dah tengok dah surat tu, tak ada siapa yang paling layak, memang kau. Kita pun balik cerita lah. Itulah bang, tadi kan, kawan kat pejabat semua cakap, mungkin Ayang lah dapat jawatan tu. Oh iya? Tahniah lah, tapi jangan harap benar. Bang, dia orang cakap, confirm dah. Minggu depan tahulah ni siapa dapat. Abang doa tahu? Iya. Minggu depan sekali dapat orang lain. Apa itu datang balik yang setan tu tadi? Aku pun heran macam mana bukan nama kau. Mana? Itu masalah dia. Masalah dia. Kita kena faham. Kalau Tuhan rezekikan tu jodoh kita, Tuhan rezekikan itu rezeki kita, jangan kita risau. Tapi kita kena faham. Dalam satu benda yang kita minta, 3 saja keadaan. Sangka baik dengan Tuhan. Pertama apa? Pertama, Tuhan makbulkan sama macam yang kita minta. Kedua, Tuhan tak bagi yang kita minta tu, Tuhan bagi lagi baik lagi pada tu. Contohlah orang perempuan, ingat tak? Zaman kena tinggal ke boyfriend begini. Ingat tak? Mampu tak gunanya jantan lantak kau. Dia bakar gambar lantak kau, terbakar dengan kau, terbakar. Ya Allah, bakarlah dia, matilah kau. Dia kata kan. Rupa-rupa hikmah lepas 2-3 sampai tahun, kita jumpa suami yang jauh lagi baik daripada ex-boyfriend kita. Melampuh anak. Ya Allahu Akbar. Rajin motor dia beranak. Ya Allah. Asal bagi salam, Assalamualaikum, salam, beranak lah. Asal menyaut dia beranak. Asal menyaut beranak. Kadang tak sampai bagi salam, topuk nyamuk pun beranak. Yang faham, tak faham sudah. Nampak budak sekolah tu dah mula blur. Baru topuk nyamuk betul lah. Kau diamlah, kau tak faham. Macam tu lah. Rezeki. Lepas tu dapat tahu pula, ex-boyfriend kita tu tidaklah sehebat yang disangka. Nampak tak? Iya. Walaupun suami kita tu tak adalah handsome pun, kan. Orang kata tu arwat lah kan. Asal muat kan.
Janji ada daripada tak ada, tekan okey lah tu. Biarlah suami kita ni, biarlah suami kita tidak setampan Fatah Amin, Aaron Aziz dan juga fill in the blank. Agak-agak kau siapalah orang ketiga tu, ceritalah kan. Biarlah isteri kita tidak secantik Fazura, Luna Maya dan Maya Karin Nilofa. Tapi percaya cakap saya, bila tutup lampu sama. Kau ingat yang lawa Fazura tadi kau apa semua tutup lampu menyala muka tak ada tu. Golap tu raba-raba terasa sudah macam tu je. Yang faham, tak faham lansak lah. Ya. Kadang kita cuba tengok duduk kat bus stand Pilah tu sambil layan cendol kan, cuba tengok. Bila lalu sepasang tu kan. Kami lawa lelaki Apa muka bini macam tu? Dia bini kau mak dia. Dia nak cakap kan. Kita boleh cakap tu. Ya Allah bini lawa weh. Laki muka merayau tu. Macam mana muka merayau tu? Tapi kat dia lawa bona dah tu. Kecantikan ni jangan kau cek hati. Kecantikan tu subjektif. Ya, ada orang bila badan dia berisi sikit pun dia lawa. Ada. Kat suami itu yang mustahak. Ya, orang perempuan jangan sibuk-sibuk nak kuruskan badan. Nak kurus sikit lah. Kenapa? Sebab, yelah, badan bangun sekarang ni berat kan, biar sehat sikit, nak ibadah pun. Tu tak apa. Ramai orang nak kurus sebab apa? Nak lawa. Percaya cakap saya lawa dan kurus tak ada kono-mengono. Kalau dah muka kau tak boleh belah, tu dia tatap tak boleh belah. Macam tu ya tu. Ni cakap ni lawa mana. Kadang suami, abang kalau saya kurus sikit boleh. Tak usah, kau maintain macam ni. Sebab suami suka macam tu. Bila poluk tu, zom. Nampak tak? Ini poluk, macam poluk tiang elektrik tu. Teruk ekor golak dik. Kau jangan risau dengan ni, kau golak ni. Macam itulah. Kan? Jadi, tu sebab Nabi kata apa? Nabi beritahu, kalaulah satu dunia ni berhimpun nak memberikan keberuntungan kepada kamu, nescaya kamu tidak akan mendapatkannya melainkan sekadar yang Allah dah tentukan untuk kamu. Dan kalau satu dunia ni berhimpun nak memberikan kemudaratan kepada kamu, nescaya kamu tidak akan mendapatkannya melainkan sekadar yang Tuhan dah tentukan untuk kamu. Jadi jangan kecewa. Allah dah tentukan rezeki kita. Tak usahlah risau. Kan? Jangan risau. Kemudian stres itu normal. Setiap manusia pasti akan diuji. Ada tekanan. Kan? Ada situasi membuatkan kita tak selesa. Jangan ragu-ragu. Taurih capai. Ambil wuduk semayang. Minta pada Tuhan. Itulah ketenangan yang sebenar-benarnya. Kan? Ya? Itu sebabnya pada orang Islam jangan tinggal qiyamul lail. Tak dapat sehari sekali buat seminggu sekali. Tak dapat seminggu sekali, sebulan sekali. Tak dapat sebulan sekali, setahun sekali. Tak dapat setahun sekali, 10 tahun sekali. Kau tak ya boleh macam tu. Seumur hidup sekali. Tak boleh gak? Tak boleh gak? Cari tali, gantung diri, mati lagi baik. Payah mana? Qiyamul lail ni bangun malam, duduk mintakan Tuhan. Ya, banyaknya dosa aku. Bantulah aku macam tu. Ya. Qiyamul lail ni maksud bangun malam. Tapi kalau bangun koncing tidur balik tu tak kira. Itu memang terbangun namanya, terbangun. Ini bangun malam kita niat nak ibadah. Ingat kat Tuhan. Paling tidak, paling malas pun doa. Bagilah aku ketenangan, bagilah aku ketenangan. Berikanlah aku ketenangan. Baik. Semua orang nak tenang dalam hidup, betul tak? Ya. Saya balik daripada Kuwait hari tu. Bayangkanlah. Balik hari Senin, Selasa dah kat Kuantan, malam tu dah pergi Kuantan dah. Rumah, poilah. Dia tu ayat. Stres 2 hari Kuantan, lepas tu Perak. Sampai ni, tak belum berhenti lagi tu. Tu yang saya doa tu semalam pun tak batal. 3 program pagi, petang, malam. Hari ni, nak ingatkan batal sampai kat depan tu. Putih ya kat luar tu. Menyambut pakai baju korporat yang tak bagi kat saya satu tu. Macam tu lah. Saja beritahu. Saya double XL. Saja beritahu. Kan? Kemudian, bergurau. Saya kata gurau tak boleh. Kemudian apa? Berdoa. Doa minta. Ud'uni istajib lakum. Berdoalah aku akan makbulkan. Sangka baik. Ya.
doa ni doa yang baik-baik, ya, doa yang baik-baik. Buang benda tak elok. Dasarkan niat dengan ikhlas, berzikir, ingat Allah banyak-banyak, syukur dan terima ketentuan daripada ilahi. 5 perkara kena install dalam hati kita kalau kita nak tenang, nak atasi stres dalam kerja kehidupan kita ni. Yang pertama, install sabar. 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 Sabar ni satu rezeki yang tak dapat kat semua orang. Bukan semua orang boleh sabar. Ada orang dia maki hamun, boleh marah orang depan ramai orang. Ada orang macam tu. Kan? Ada orang macam tu. Apa pesan Saidina Umar? Saidina Umar, kalau kamu menegur, tegurlah secara peribadi. Tapi kalau kamu menegur secara umum, bermakna kamu bukan menegur, tapi kamu menjatuhkan maruah. Sesio tuan-tuan. Kan? Beribadah banyak, tapi menjatuhkan maruah orang, memalukan orang. Jangan. Itu sebab sabar. Ada satu perempuan tu, dia nak naik kapal terbang. Tengok flight dia delay. Dia pun singgah dekat satu kedai tu, dia beli satu majalah, dia beli cookies. You know what I mean by cookies? Orang Terengganu sebut sekuk tu. Biskut. Dia beli cookies, dia duduk kat satu kursi panjang kat KLIA tu, dia duduk, kursi tu ada kosong tengah-tengah, ada lelaki duduk, tengah-tengah tu ada cookies. Terbuka cookies tu. Dia ambil skoping, lelaki tu ambil skoping. Dia ambil skoping, lelaki tu ambil skoping. Salang-sali. Skoping. Dia dah mendidih dah mati ni. Kau tak ramai orang dah lama dia latupan muka ni. Gitu. Skoping. Sudah tinggal skoping lagi. Dia nak tengok jantan tu buat apa. Lelaki tu boleh ambil, patah 2. Bagi dia 1. Dia punya bangih ya. Hui! Dia kata. Dia pun pergi. Bila dia pergi, dia dah goram. Tak apa dah lah. Ni, bawa dia. Flight dia pun sampai. Dia naik flight, duduk kat seat dia. Dia nak baca balik majalah dia, nak ambil cermin mata, dia buka beg tangan dia, baru dia perasan yang cookies tu masih ada dalam beg tangan dia lagi. Maknanya cookies tu tadi, lelaki tu punya. Lelaki tu tadi tak kisah selang-seli. Masa yang tinggal skoping tu dia patah 2 bagi. Perempuan tu marah. Lah. Kau nak semua kau? Tak ada dah mati Kira baik lelaki tu tadi. Nampak tak? Kalau dia sabar sikit, dia cakap, kenapa awak makan cookies saya ya? Tanya. Tak adalah. Ni saya punya. Ya ke? Tengok, lah dalam beg saya ada. Saya sambung ke? Sambung. Macam tu. Lelaki seringkali menghadapi situasi seperti ini. Lelaki gemar dipersalahkan. Apa juga yang berlaku. Kan? Tak adalah. Yang kedua, syukur. Sentiasa bersyukur. Aku ni teruk-teruk aku, ada orang lagi teruk pada aku. Syukur. Kenapa manusia tak bersyukur? Pertama, sibuk tengok apa yang orang lain ada sampai terlupa apa yang kita ada. Faham tak? Ya Allah, nak ke budak perempuan tu kat aku, lawanya dia. Ya Allah, dia nak tak kat aku. Ya Allah, cantiknya dia nak ke kat aku. Dia terlupa dia dah ada bini. Selalu benar jadi macam tu. Dia katakan, faham tak? Itu maksud saya tadi. Jadi mana kata dia terlupa apa yang dia ada. Kedua, manusia sibuk melihat apa yang orang lain yang lebih daripada dia, lupa tengok orang lagi susah pada dia, menyebabkan dia tak bersyukur. Dan yang ketiga, kenapa manusia tak bersyukur? Sibuk menyatakan apa yang dia ada hari ini adalah hasil usaha dia sendiri. Aku macam mana aku boleh ada kedudukan yang macam ni? Sebab aku usaha. Aku buat itu, buat ini. Tak. Sebenarnya kalau kita sedar, apa yang kita ada ni sebab Tuhan izinkan. Apa orang lain tak berusaha ke? Orang lain lagi teruk berusaha daripada kita. Pukul 4 pagi dah keluar bawa lori hantar barang. Lepas tu pukul 7, 8 pagi tukar pakai uniform. Jadi pengawal keselamatan. Sampai pukul 6 petang, pergilah dekat restoran tu, pakai apron. Ambil upah basuh pinggan. 10.30 malam dekat pukul 11 baru sampai rumah. Anak-anak family dah tidur dah. Esok pagi pukul 4 pagi keluar balik. Tak cukup berusaha ke dia? Dia lagi teruk berusaha pada kita. Tapi Allah belum izinkan dia senang macam kita. Penyawat awam berapa ramai? Bila berlaku PKP hari itu. Berapa ramai orang yang kehilangan kerja. Ada kawan saya seorang, anak dia dapat diterima jadi pilot dekat satu syarikat penerbangan yang now everyone can fly. Saya tak nak sebut nama syarikat tu sebab dia tak taja ceramah kita pagi ni.
Dia punyalah buat majlis perpisahan kan dekat tu, raikan, tahniah dah jadi pilot, wah gaji dah besar, jangan lupakan kawan. Baru nak daftar esok petang tu diumumkan PKP. Dia tak ada kerja, dah berhenti kat tempat kerja lama, tempat kerja baru tak boleh masuk. Berapa ramai orang hilang sumber pendapatan. Yang penyawat awam work from home. Dulu nak benar kan best kalau pek kerja pada buang, aku rasa lah duduk kat rumah gitu macam mana. Kita pun dengarlah pengumuman 2 minggu sekali. Dengan ini diumumkan PKP dilanjutkan. Saya ingat lagi yang paling kesian adalah petugas pada Kementerian Kesihatan, petugas-petugas pakai pakaian nak ke bulan tapi nak sampai paling tinggi pun tingkat 2 balis kat Ustaz Tengku Jaafar tu. Dia tak sampai pun sampai ke atas tu. Ada yang period dah tumpah-tumpah dah darah itu. Bocor, tak sampai tukar, dia punya toruk, kesian. Bila umum dilanjutkan gitu, lanjut lagi. Tengok PDRM macam mana, jaga Roblox. Ya Allah, saya kesian betul. Selalu kat tu, saya tunjuk muka. Assalamualaikum, Ustaz, ke mana Ustaz? Beli barang. Oh ya Ustaz. Berapa orang ni? 4 orang. Oh, yalah. Sampai dekat pasar raya tu, saya balik dah beli barang dapur tu, saya bungkuskan nasi ayam, mampek bungkus. Sampai ke Roblox yang sama, saya bagi dah 6 orang pula dia. Dia scamnya aku. Kan? Tak ada. Saya kata, alamak, dah 6 pula kau. Share lah. Dia baru tukar shift. Dia kata. Kan? Oh, ini macam dalam TV, 10 minit, 15 minit. Mama Kak tahu dah tu lah. Aku daripada tak stres jadi stres. Macam ni lah. Kan? Terima kasih, insyaAllah. Tahu. Ayo. Itu yang saya malas forum perdana tu. Forum perdana RTM lagi tahu. Bila kita tengah bercakap, kita baru start muka dimah ni. Yang panel lain tu nyanyi lah, apalah, boleh lah lama. Sampai saya baru nak cakap dia cania dah. Dia pakai lampu fluorescent tu, lampu yang torang tu. Cania lah. Mana patut saya pandang dia dah tu. La ilaha illallah. Goram dan ini kan satu Malaysia dengar dia cakap ni kan. Bermakak lah kau. Dia nak cakap macam tu kan. Lagi satu lagi, kalau kita shoot TV Hijrah kan, dia pasang earpiece tu. Tu lagi susah. Yang kat sini, berburak ada dalam tu. Okey, jadi pada hari yang bersama dengan saya, Syamsul Lewat. Ke kanan sikit, Ustaz. Ke depan. Belakang sikit. Okey, pandang kamera ni. Dah nak cakap ni lah, mau makat lah kau. Orang yang dengar tu, apa kono tu? Mana? Iya, Ustaz. Bukan senang. Ya. Syamsul debat lah satu-satunya dekat TV Hijrah tu. Kalau buat promo, shoot sekali je. Okey, kau nak aku cakap apa? Channel. Okey. 3, 2. Wah, saya pun cakap tu, pap. Satu take je. Syamsul debat. Orang lain banyak kali. Tu yang aku goram dia sekali tu. Tak kisah tak cakap macam ni Tak. Okey. 5, 4. Jadi jangan lupa saksikan saya Syamsul Debat seperti biasa di TV Al-Hijrah. Bla pap. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baguslah Ustaz. Sekarang kita record. Tadi kau tak record kau. Itu yang aku hangin tu kadang-kadang. Buat kali kedua tu dah tak sama dah. Itu dia. Okey. Yang ketiga, yang kena ada adalah percaya pada hikmah. Apa juga ujian datang kat kita, ada benda baik Tuhan nak bagi lepas tu. Jangan risau. Tuhan bagi kita ada benda lain, Tuhan nak bagi kat kita. Tuhan bagi kita keluarga yang baik. Tuhan bagi kebahagiaan kat kita. Tuhan bagi. Kadang-kadang kita tak dapat naik pangkat. Tuhan bagi suami kita naik pangkat. Okey lah tu. Nampak? Tuhan tak bagi kita. Allah best lah. Kan kadang-kadang cuba tengok tu. Kalau kat pejabat kita. Asal pergi luar negara, hantar dia. Sabah Sarawak, hantar dia. Congkau hantar kita. Nampak tak? Cik dia, peh dia. Sabar. Saya makin macam tu lah masa saya kerja makin. Masa saya kerja jadi pengarah undang makin. Bos saya makin. Okey, ni lautan sambil belajar pergi New Zealand. Okey, you pergi. Syamsul jaga office. Jaga office. Rupa-rupa bila kita dah keluar, ada rezeki. Saya pergi hujung tu dapat lah. Bos saya Datuk Alim tu dia hantar saya pergi Korea. Mengasal lah pergi Korea. Tak main lah tengok drama Korea ni. Poi Korea tahu itu. Hamdah. Bakal kahak buat Iya. Itu yang pergi Sanun stres tu. Saya pergi Daegu. Saya pergi Seoul.
pergi Itaewon. Oh, iya. La ilaha illallah. Yang paling apa tu, kat toilet tu. Toilet ada button kids. Bila tekan tu dia rendah sikit. Ceng. Untuk budak-budak tau. Bila tekan tu dia naik balik. Tak jadilah buang air dekat tu naik. Ada satu button tu button wash. Ini saya cebok man. Awak pun tekan lah. Dia keluar satu corong tu. Dia tembak tapat pula tu. Menjari tajam air. Zap Allah Akbar. Ya. Saya pernah pakai tu kat Mid Valley tu. Tak adalah lelok lambut. Tajam tapat. Mujur tak luka. Ya. Ada satu button lagi. Massage. Tu tak ada saya tekan dah. Kan? Saya cerita dengan rumah. Rumah apa buat tak tekan. Apa abang tahu. Kau tahu tak azab get wash tu tadi macam mana? Saya takut kalau tekan massage keluar tangan ni pahala pula kan. Lebih baik jangan. Tak salah kan. Hikmah. Rupa-rupa dapat saya pergi luar negara. Lepas pada tu. Banyak saya pergi. Lepas tu saya dah berhenti. Saya bersara dulu. Saya dah dekat pesara. Tunjuk kat hotel dapat 10% discount. Bukan semua hotel lah. Oh yo, dapat lah. Itu pun stres juga tu. Kat pesara bukan semua hotel. Saya tunjuk dekat satu hotel dekat Shah Alam tu. Hotel yang power. Baguslah hotel tu. Kan? Ni saya dekat pesara ni. Golak budak tu. Ustaz yang baik kelakar boleh tak? La ilah ilallah. Macam mana tak stres aku ni? Rupanya kat pesara kita bukan semua tompek laku tau. Jadi mana kata lepas tu dapat saya pergi banyak negara lah. Saya pergi Balkan. Saya pergi Bosnia Herzegovina. Pergi ke Croatia. Sebab kalau pergi Balkan ni, penuh buku pasport kita tu. Lepas tu saya pergi Turkiye. Pergi Bandung, Bali tu biasalah kan. Pergi Mekah, Madinah. Alhamdulillah lah. Pergi Kuwait. Yang baru Kuwait, pergi Perth. Saya pergi Perth baru ni. Bulan lepas saya pergi Perth. Mampu orang tak percaya saya pergi Perth. Dek ramai orang Melayu. Saya ambil gambar. Alhamdulillah dah siba di Perth. Ada yang komen. Macam Shah Alam. Dia nampak naik mabuk dah sampai Perth ni. Aku khabar Shah Alam. Ya. Mana tak malam tu dah keluar kat radio Melayu Perth tu bawa pergi makan tu tak mana restoran makan-makan. Mampu yang tak percaya ni kat Perth. Esok tu restoran santai-santai bawa satu restoran Let's Sarapan deh. Bila ceramah dalam hotel Grand Hyatt dekat Perth tu semua orang Melayu Singapura, Melayu Brunei, Melayu Malaysia kan. Memang tak percaya. Saya pergi Perth, pergi Melbourne, adalah rasa. Itu sebab percaya pada hikmah, jangan risau. Ada hikmah. Kadang Allah bagi apa? Allah tak bagi kita yang lain, Allah bagi kita anak yang baik. Ramai. Sampai lupa nama anak siapa. Siapa nama kau? Kau anak aku kan orang sebelah ni. Tak ilah Allah tahu. Sampai lupa dah ada ramai anak. Kita rasa macam susah, tapi besok lepas 5-10 tahun besok, anak kita dah kerja, masuk 25 bulan, kita boleh hantar WhatsApp group. Dalam grup WhatsApp tu hantar. Assalamualaikum. Sekarang dah masuk 25 bulan. Masih ada anak yang belum bank in duit bulan ni. Lepas tu ada hashtag bawah tu. Sila abaikan notis ni sekiranya bayaran telah dibuat. Contoh. Anak pun bank in. Tong 500 orang. 10 orang tak 5,000. Contoh. Ada hikmah. Tapi anak yang kecil baru 5 tahun. Mama tak sihat Mama nak tak padan dengan melang. Mama panggil nyampah. Mama tak sihat. Mama nak makan ubat ke belum? Mama makan ubat tau. Nanti mama tak sihat. Susah. Allah baik Sejuk apa? Bukan sejuk perut, sejuk hati. Sejuk perut ni kombong kau tahu. Kau yang ada perut. Lelaki pun ada perut ya. Nampak hikmah yang ada. Nampak tak? Kemudian yang keempat yang kena ada. Redha. Apa beza redha dengan pasrah? Sikit lagi. Sabar. Apa beza redha dengan pasrah? Jangan risau, saya tanya, saya jawab. Saya pernah ceramah kat satu masjid kat Pilah ni, ceramah maulud. Saya tak nak sebutlah masjid mana. Saya tanya, makcik apa maksud selawat? Makcik apa maksud selawat? So makcik tanya, nak ceramah lah. Tanya pula. Dia sound dia. Tapat dia bagi. Menyosal lah aku tanya. Something betul makcik ni. Ya. Ya lah lepas tu. Tapi orang tua ni dia jujur. Dia marah, dia lopeh dia. Saya pernah ceramah dekat pusat aktiviti warga emas, Pawai, kat Jompol. Saya masuk dalam dewan tu, semua perempuan, orang tua tu. Lah perempuan semua Menyewot satu makcik tu.
Laki habis mati dah. Tengok. Saya berair mata saya tolak. Saya tak boleh ceramah. 5 minit berhenti ceramah. Macam itulah. Beza reda dengan pasrah. Reda dengan pasrah. Pasrah ni kita terima dengan hati yang sakit. Jangan ambil jawapan yang siapa tu bini apa tu? Bini Yusri Kiariu tu lah. Ali Sasriani. Dalam cerita Ombak Rindu tu kan, dia kata pasrah tu berserak. Tak, pasrah lebih detail. Dia terima tapi hati sakit. Reda pula terima dengan hati yang ikhlas. Nak bagi faham macam ni. Ini maksud pasrah. Ini maksud pasrah. Saya lakonkan. Tengok macam mana kan. Nah ni jalan yang suami akak pilih. Kalau ikutkan memang tak ada perempuan yang boleh terima keadaan ni. Tapi akak kena terima. Walaupun sakit, akak terima. Itu pasrah. Reda macam ni. Tengok macam mana mungkin dah ni rezeki akak kena terima dengan hati yang tenang. Akak doakan mudah-mudahan suami akak mampu berlaku adil. Dia jaga semua isteri-isteri dia. Supaya kami semua dapat masuk jannah bersama. Lelaki jangan risau, tu takkan berlaku. Ni cerita sahaja. Untuk contoh sebagai rujukan akademik. Faham? Dan yang kelima, yang kena ada adalah ikhlas. Nak kurangkan saya, ikhlas. Sebab apa? Kenapa kita jadi stres sikit? Bila kita buat sesuatu, kita harap naik pangkat. Kita buat sesuatu kat tempat kerja, kita harap bos puji kita. Itu saya kata, barang siapa buat sesuatu, mengharapkan pengiktirafan manusia, kita akan kecewa. Buat sesuatu sebab Tuhan. Kerana Allah. Bila kita buat kerana Allah, kita serahkan. Biarlah Allah tentukan apa yang terbaik buat aku. Kita takkan kecewa. Itu kan? Iya, insya-Allah. Macam hari ni kan, saya datang ni yang paling saya suka apa? Bila ramai orang ni, ramai doakan saya. Seronok, doa mudah-mudahan panjang, sihat, dia kata macam tu. Yang tua-tua lah biasa macam tu. Yang muda-muda ni jarang. Adalah yang muda tu, ya Allah, Syamsul Debat kan? Okey. Saya pun nak gambar boleh? Barulah ada yang muda, Politeknik Melimau. Ingat lagi? Mak saya minat betul, mak dia yang minatkan dia. Mana, betul lah. Dekat Sarawak lagi pula. Yang bukan Islam pun kenal saya. Nak ambil gambar boleh? Tak salah orang ke? Tak salah. Adi Putra kan? Saya kata bukan. Saya bukan buat cerita tu. Tanya tim saya. Betul. Saya tak adalah terbawa-bawa mana. Tapi bila masuk tang bilik air tu. Tang mana yang sama? Tak adalah. Gurau tuan-tuan. Jadi cukuplah sekadar tu tuan-tuan. Nampak stres bona dah yang jago masuk tu. Kan? Jadi cuma saya nak pesan ada satu kepada yang bukan Islam boleh ambil ayat ni. Maksud ayat ni untuk stres ni kita rasa sebab apa manusia jadi stres? Sebab kita risau. Kenapa kita risau? Sebenarnya dalam hati kita tak tenang. Kenapa hati tak tenang? Sebab banyak dosa. So caranya minta ampun dengan Tuhan, doa pada Tuhan. Surah Az-Zumar ayat 53 Allah beritahu, "Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Maksud dia, wahai hamba-hamba yang melampaui batas atas diri mereka sendiri, ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah nak ampunkan dosa-dosa kesemuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi cukup sekadar tu, bab kata orang sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua, walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir, kita kembangkanlah menjadi intan. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang di laut, sampan kolek balik ke Tanjung. Hati terkenang mula menyebut, jasa baik pihak menganjur hari ini menjemput. Rasa nak junjung. Saya memang gomah kat pantun tu kan. Saya pernah camah kat Putrajaya itu, pengacara majlis tu pantun ni. La ilaha illallah. Indah berbalam si awan petang, barak di celah pepohon ara. Kan membongak tu. Tinggi botu awan tu, pokok tu tinggi botu sampai awan barak celah pokok tu menipu tu. Yang seorang tu. Dari Segamat pergi ke Kuantan, singgah di Lipis beli berangan. Kita kalau naik kereta daripada Segamat, jumpa Kuantan dulu. Masa bila kau singgah Lipis. Yang seorang tu lagi tahu. Daripada Seremban pergi ke Melaka, singgah di Perlis, kau ikut jalan mana? Gila betul pantun. Pantun ni cubalah tengok betul-betul. Kan? Jadi so cukup sekadar tu.